Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Masya Allah. Jadi Masya Allah tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang menyertainya, Masya Allah, seboleh-bolehnya insya Allah kita menghadirkan diri sebelum bermulanya majlis. Itu yang terbaiklah. Kita orang nombor satu ialah mereka yang menghadirkan diri sebelum majlis datang. Masya Allah, sebelum bermula majlis, Masya Allah. Itu kawan-kawan mula hadir, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya hari ini kita telah sampai hari ke-44 hari ke-44 di dalam siri membaca hadis tentang kitab Midrajul Fawatih pada syarh untuk syarah Mishkati Masabih pada hari yang ke-44 lah. Masa dah lama kita, insya-Allah kita akan terus berjalan supaya Allah SWT memberi keberkatan masa pada kita. Dengan masa yang sedikit kita dapat menghasilkan perkara-perkara yang banyak. Itu salah satu daripada keberkatan waktu apabila kita menjaga waktu. Keberkatan waktu apabila kita menjaga waktu. Selalu Ustaz saya Maulana Abdul Rahman menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat tahu pun daripada mereka-mereka yang sebelumnya, daripada Haji Abdul Wahab dan mereka-mereka yang sebelumnya, dikatakan Maulana Ilyas rahmatullah alaih apabila beliau terlewat untuk bangun tahajud, beliau terlewat sedikit waktu. Kadang-kadang manusia kadang-kadang terlewat bangun tahajud, waktunya tak beberapa, dalam 10 minit lagi nak waktu subuh. Jadi terlewatlah dengan nak menyempurnakan sembahyangnya, tahajudnya, nak menyempurnakan wazifah. Tersebutnya perkataan wazifah, iaitu bacaan-bacaan, wirid-wirid yang diamalkan, yang diistiqamahkan, yang diamalkan hari-harian lah. Itu mengikut apa yang tuan-tuan dapat daripada guru tuan-tuan lah. Wazifah macamnya baca ayat ni ke, baca surah ni ke, pagi baca surah Waqiah ke dahulu. Jadi maksudnya wazifah ini. Jadi beliau tu terlambat. Satu, bila dia terlambat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan masa 10 minit tadi. Beliau dapat melakukan semua pekerjaan beliau yang beliau lakukan hari-hari dengan masa berjam-jam. Sedangkan masa tu 10 minit sahaja. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan. Dengan apa? Bila kita menjaga masa, bila kita menepati masa, dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keberkatan. Itu untuk individu. Kalau untuk ijtimai pula, Syekh Ismail Syahid rahmatullah alaih, Syekh Ismail Syahid rahmatullah alaih ni ditakuti oleh Inggeris. Inggeris telah berkata bahawa, dikatakan bahawa Syekh Ismail Syahid ni walaupun seorang tetapi dia bekerja seperti satu company.
Pada masa tu kurang-kurangnya company ni dia ada 40 orang pekerja. Jadi walaupun dia bekerja seorang, keberkatan pekerjaan yang beliau lakukan ialah walaupun seorang, tetapi seperti dilihat oleh orang lain seperti 40 orang melakukan pekerjaan tersebut. Inilah keberkatan masa dan keberkatan di dalam pekerjaan. Dengan apa yang kami dengar daripada asatizah kami, dengan apa? Apabila salah satunya kita menepati waktu. Kita menepati waktu sebagaimana yang dijanjikan. Jadi Bro Azro, jangan lewatlah. Bro Azro selalu datang lewat dekat pukul 7. Jadi kita janji 6.45. Saya tak apa, saya tegur Bro Azro ni sebab dia anak murid saya. Jadi jangan datang lewatlah. Kurang-kurangnya 6.42 tu sudah ada. Bila 6.45 kita berkeudara, insya-Allah kita berada di Maya. Tuan-tuan telah hadirkan. Dengan menepati waktu ini, dengan tuan-tuan menjaga dan menepati waktu ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi tadi kemas dapur. Kemas dapur tu kita awalkan sikit. Kita dah tahu dah 6.45. So jalan 6.40 kita pergi kemas dapur. Tadi jangan lewat, tak apa. Tapi saya selalu tengok Bro Azro ni dia masuk lewat sikit. Jadi tak apa, dia anak murid saya tegur lah. Jadi kita bincang sama-sama supaya kita mendapat keberkatan waktu dan keberkatan di dalam pekerjaan dengan menepati masa. Wa ana dahru. Nanti Allah Ta'ala katakan wa ana dahru. Akulah masa, yakni akulah yang menguasai masa. Jadi masa tu kat tangan aku. Walaupun pendek, insya-Allah aku akan letakkan keberkatan di dalam masa kamu dengan kamu menjaga masa itu. Masya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi tuan-tuan menjaga masa lah. Begitu. Jangan sampai kita tunggu tuan-tuan. Masya-Allah. Barakallahu fih. Moga Allah SWT. Tak apa, kita baru belajar. Kita baru belajar, insya-Allah kita dengan menepati masa ini Allah Ta'ala akan memberkati kita, insya-Allah. Ya, kita pergi kepada bab waswas. Jadi bab waswas tadi, waswas ini satu khayalan, satu permainan yang dimainkan oleh syaitan, perasaan yang dimainkan oleh syaitan. Dia tak dikira dosa selagi tidak dizahirkan dalam bentuk amalan. Selagi tidak dizahirkan dalam bentuk amalan. Semalam kita telah definisikan sedikit, iaitu tentang waswas. Dan setelah dizahirkan dalam bentuk amalan, maka perkara itu dikira dosa. So syaitan ni dia nak menjebakkan kita di dalam perkara-perkara dosa, menjatuhkan kita ke dalam perkara-perkara dosa. Sebab itu bab kabair. Jadi untuk mencetuskan dosa, dia mewaswaskan. Waswas itu tidak dikira lagi. Dia seperti ham di dalam keburukan, maka dia tak dikira. Tapi kalau ham dalam kebaikan telah dikira. Masya-Allah. Jadi kita pergi kepada tanda keimanan ialah memahami bahawa waswas itu adalah satu keburukan. Datangnya waswas dia bukan satu keburukan. Datangnya fikiran buruk bukan satu keburukan, tetapi menganggapnya satu keburukan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda keimanan. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf. Di dalam kesempitan adanya kesempatan. Di dalam kesempitan adanya kesempatan. Di dalam kekurangan adanya kelebihan. Jadi kita harus memahaminya dan mengerti dan kita mengamalkannya. Walaupun kita rasa sempit, tapi dalam kesempitan itu ada kebaikannya. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesempitan itu dihimpit oleh kesenangan. Jadi kesempitan itu dihimpit oleh dua kesenangan. Sebenarnya bila kita terhimpit, waswas ni kita terhimpit.
Contoh dia, was-was ni kita terhimpit oleh kesusahan, gangguan. Tetapi kalau kita menandatanganinya, menandanginya, maknanya kita mengatasinya dengan sebagaimana cara yang telah ditunjukkan oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang kita cintai, iaitu baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat smoothkan kewaswasan tadi dengan cara yang telah ditunjuk aja oleh baginda, dan selepas itu kita mengikut dan kita melakukannya, kita mendapat kebaikan. Mengingati muka surat adalah satu keberkatan. Jadi tuan-tuan tahu di mana kita berhenti. Tuan-tuan nak masuk, tuan-tuan kena tahulah tanda mengingati muka surat adalah satu keberkatan. Semua keberkatan. Sebab apa? Bila kita menghasilkan ilmu agama, dan semua itu akan menjadi keberkatan. Jadi tanda muka surat, tanda apa, itu satu keberkatan. Sebagaimana jaga masa. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan memberitahu perkara ini apabila tuan-tuan sudah mempunyai isti'adat, kemampuan untuk menerima apa yang saya nak sampaikan. Jadi saya tak bagi sebelum dia sampai waktu. Nanti tuan tak boleh nak hazam. Okey. Jadi tanda keimanan. Jadi kita tengok sebab tu kita tengok satu benda tu dari sudut positif. Kita tengok, saya buat tajuk tu pun saya memikirkan tajuk tadi dengan asal hadis tadi. Tanda keimanan ialah kita memahami bahawa was-was itu satu keburukan. Keburukan. Ini kena topik atau topik pun kita kena boleh bahas panjang. Tapi tak apalah, saya bahas pendek aja. Jadi was-was itu satu keburukan. Tapi bila dia mendatangi kita, dia tak buruk. Tapi kita apabila kita melayaninya, bila kita layan dia menjadi satu keburukan. Jadi kita harus faham. Dan kita faham dan macam mana kita nak menandatanganinya, macam mana kita nak menyelesaikan masalah tadi. Saya selalu tersasul dengan perkataan tu. Jadi selalu tersasul dengan perkataan. Jadi bila kita dapat mengatasinya, maka kita akan dapat satu feedback yang bagus. Okey, tanda tajuk tu pun dah special lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu jaa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fas'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi qala awaqad wajadtumuhu qalu na'am qala zaka sarihul iman rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa telah datang satu jemaah sahabat kepada Nabi. Nas tadi di situ tu sahabat lah, min ashabin Nabi, iaitu lalu bertanya kepada baginda, sesungguhnya kami mendapati dalam hati kami sesuatu. Sesuatu ni dia kata, kami mendapati dalam hati kami ada sesuatu. Inna najidu fi anfusina, dalam diri kami, dalam hati kami lah. Saya terjemah fusina tu diri lah. Dalam diri kami sesuatu. Jadi oleh kerana dia adalah bab was-was, maka saya bracketkannya makna fikiran yang buruk. Kami terfikir benda-benda tak baik ni. Sesuatu tu apa? Benda-benda tak buruk. Tu was-was lah tu. Gitu. Sebab oleh kerana hadis ni bawa dalam tajuk was-was, so saya menterjemahkan sesuai dengan makna was-was tadi. Okey. Jadi kami dapati, kami merasa dalam hati kami ni ada sesuatu. Sesuatu apa? Hak baik atau tak baik. Tapi maksud kerana was-was, benda tak baik lah. Fikiran yang buruk, yang salah. Fikiran tu buruk. Salah pula tu dari segi hukumnya. Berdosa ke? Nak tanya mbak tu lah, berdosa ke? Salah seorang daripada kami merasa salah seorang daripada kami merasa satu kesalahan besar jika menyebutnya. Kami anggap benda yang kami sedang fikir ni, was-was ni, benda buruk yang kami fikir ni, kalau kami cerita, itu satu kesalahan. Nak cerita pun tak nak.
Sebab nak cerita, tapi kena ada cerita juga. Supaya bila kita ada permasalahan, kita kena beritahu juga pada orang yang nak kita bincang untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Tapi pada orang tertentu lah, pada tidak semua orang, tapi pada orang yang kita nak berbincang dengannya, sebab dia perlu tahu problem yang kita hadapi. Tapi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah turunkan wahyu pada beliau dan merasai apa yang ada di dalam hati sahabat. Okey. Jadi kami rasa salah. Salah seorang daripada kami merasa satu kesalahan besar ni, rasa dosa besar ni. Jika menyebutnya, jika kami melafazkan dengan perkataan apa yang telah kami was-waskan tadi, apa yang telah bermain di minda kami. Baginda bersabda, adakah kamu mendapatinya? Betul tak ni? Ataupun mainan saja kamu rasa ni? Awajadtumuhu, awakat wajadtumuhu. Betulkah kamu dapati benda ni? Mereka berkata, yakni sahabat berkata, ya baginda, ya Rasulullah, ya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah ketulusan iman. Itulah ketulusan iman kamu. Maksudnya, dengan sebab kamu merasai benda tu, bermakna kamu ada iman. Kalau tak ada iman, dia tak datang benda tu. Tak datang gangguan tu. Tak datang gangguan itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Penerangan. Beberapa orang di kalangan sahabat datang dan bertanya kepada Nabi. Di dalam hati kami kadang-kadang terfikir fikiran yang buruk, iaitu was-was tadi. Jika kami zahirkan pada lidah kami, jika kami beritahu pada lidah kami, kami menganggapnya satu kesalahan besar. Ini satu dosa besar jika kami beritahu Tuhan, ya Rasulullah. Jadi kami tak boleh beritahu. Fikiran yang buruk. Apakah fikiran buruk itu? Dalam hadis ni tak diceritakan lah, tapi dalam hadis yang selepasnya, yang akan datang diceritakan. Sebab itu cantik susunan pengarang Mishkat ni, memang cantik. Dia bawa satu hadis, ada kemuskilan perkara tadi. So dia akan bawa hadis yang next. Hadis yang next tu, hadis yang akan datang tu. Inilah perkara salah satu yang tidak diceritakan tadi di dalam hadis di hadapan. Maksudnya dia ada rabat, dia ada kesinambungan satu hadis dengan satu hadis, satu bab dengan satu bab. Cantik. Memang rabat dan abwab di dalam bab Mishkat ni terlalu cantik, terlalu elok. Dari kali-kali kami dengar daripada asatizah kami, ustaz-ustaz kami kata memang bab dia the best lah. Dia ada hubungan. Maknanya sabar dulu. Kalau tak tahu, nak tahu tu sabar dulu. Akan datang, kita akan ceritakan perkara tadi. Itulah yang disusunkan oleh pengarang ini. Okey. Jadi fikiran buruk dalam hadis ini tak dinyatakan apa fikiran buruk tadi yang menimpa sahabat. Apa was-was yang menimpa sahabat? Apakah fikiran buruk itu? Tetapi dalam hadis yang lain dinyatakan fikiran yang buruk itu ialah, apa dia? Siapakah yang mencipta Allah? Dia was-was ni bukan setakat mainan syaitan saja, aku buat tak buat. Ni last kali dia letak was-was ni paling tinggi ni, sebab orang kuat-kuat. Dia kata, siapa mencipta Allah? Allah cipta langit, Allah cipta bulan, Allah cipta bintang. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala-galanya. Last kali dia selit soalan, siapa cipta Allah? Siapa cipta Allah? Dia mari was-was tu. So sahabat kata, benda ni kami tak boleh beritahu. Kami nak tanya soalan pada Nabi, was-was yang ada dalam diri kami, soalan ni, kami nak tanya Nabi, apa soalannya? Siapa cipta Allah? Dan sahabat merasa dia satu benda yang kesalahan yang besar. Tapi dalam hadis ni tak cerita, hadis depan tu, dia ceritakan masalah ini. Okey. Dan seumpama dengannya, atau seumpama dengannya lah, zahirnya fikiran ini bersalahan dengan iman lah. Allah yang menciptakan. Kita nak dapat iman, kita kata Allah cipta, Allah kaya, Allah segala-galanya, Allah lah pencipta, Allah lah penjaga, Allah lah pemberi rezeki, Allah lah penaung, Allah lah penakluk, Allah lah penguasa. Last sekali, siapa cipta Tuhanmu? Mari benda jahat tu. Benda was-was ni, was-was keimanan ni. Bukan was-was buat tak sah tak ni. Buat ni mati hidup ni, iman ni. Was-was tentang iman. Sahabat orang yang kuat, iman dia kuat. So mari macam-macam lah. Dia orang pakat genre. Kalau iman tu sahabat-sahabat ni, dia ada pakat genre. Kita private je. Private je. Prajurit yang private saja, tak ada pangkat pun. Constable je, tak ada pangkat pun.
private je. Dia, semua feel, semua Brigadier General. Oh, mari pun General juga. Syaitan hak mari mempengaruhi dia juga. General lah. Mari nak mempengaruhi iman supaya iman dia rosak dan meninggalkan Islam. Allah. Zahirnya fikiran itu bersalahan dengan iman. Bersalahan dengan iman. Masya Allah. Awajadtumuhu. Nabi pun tanya saya. Awajadtumuhu. Di sini ada perbahasan dalam sudut bahasa Arab. Hamzah istifham. Hamzah istifham. Iaitu soalan. Waw huruf atifah. Kata sambung. Waw ialah kata hubung. Dan kita nak sambungkan satu jumlah dengan satu jumlah, kita ada aorist, kita ada koma. Koma tu ayat yang sama lagi, cuma kita berhenti nafas. Tapi kalau dan tu dia nak menyambung satu ayat. Jadi sepatutnya, dan selepas waw tadi, kata hubung tadi, qad wajadtumu. Qad wajadtumu ni satu jumlah, satu sentence, satu fi'il. Wajada, fi'il dia wajada. Qad tu fi'il madhi qarib, benda yang sedang baru dihadapi. Qad ialah madhi qarib, masuk pada madhi, masuk pada wajada, masuk pada madhi, maka dia akan menjadi madhi qarib. Maksudnya benda tu baru lepas berlaku. Sahabat mari ni baru lepas berlaku pada diri mereka. Jadi Nabi tanya, apa yang baru lepas berlaku tu? Apa yang kamu dapati tu? Awaqat apa dan yang kamu dapati. Awaqat wajadtum. Sepatutnya, oleh kerana selepas waw kata hubung tadi, sentence ayat, maka sebenarnya sebelum hamzah istifham tu ada satu ayat, satu sentence, satu ayat yang tersembunyi. Kita panggil dia jumlah mahzufah. Jumlah mahzufah, iaitu sentence yang tersembunyi, persoalan yang tersembunyi. Jadi awaqat wajadtumu terdapat ibarat mahzuf. Mahzufnya tersembunyilah dalam ayat ni. Hamzah di sini, hamzah tu ialah hamzah istifham. Hamzah istifham inkarilah. Dan waw ialah waw atifah, huruf penghubung. Dan waqat wajadtumu, waw ni huruf atifah. Kalau jumlah sebelumnya kita panggil dia ma'tuf alaih, dan jumlah atau ayat atau sentence. Jumlah ni tuan-tuan faham dah, saya tak sebut dah ayat atau sentence. Saya akan sebut jumlah saja. Jumlah ni bermakna ayat atau sentence yang sempurna. Ayat atau sentence yang sempurna, yang mana dia ada subjek dan predikat. Yang mana dia ada subjek dan predikat, sama ada ayat yang sempurna itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Okey, dari sudut tu, dari sudut nahwu lah. Di sekarang dibawa jumlah fi'liyah. Waqat wajadtum ni satu sentence. Dan sentence ini selepas huruf ataf kita panggil dia ma'tuf. Jadi sekarang sebelum huruf ataf, sebelum waw tadi, hamzah istifham, soalan. Cuma dia ada satu sentence di situ yang tersembunyi. Sentence itu kita panggil dia ma'tuf alaih. Sebab waw tu huruf ataf, dia ada hubungan ma'tuf. Waw huruf ataf macam istisna, illa huruf istisna. Sebelumnya mustasna minhu, selepasnya mustasna. Musyabbah bihi dengan musyabbah, ada huruf tashbih. Itu kaedah-kaedah dalam bahasa Arab yang perlu dipelajari di dalam ilmu alat, iaitu di dalam syaraf dan nahwu. Okey. Jadi apa yang tersembunyi tu? Ahasala zalika. Lepas tu, sebelum waw tu ada perkataan hasala zalika. Zalika tu musyarun ilaih. Yang demikian tu apa yang kamu alami tadilah. Perasaan yang kamu menimpa kamu. Adakah terhasil sedemikian apa yang kamu alami tentang was-was tadi, tentang ketuhanan tadi, iaitu zalika. Zalika ni dipanggil ismi isyarah, dan ismi isyarah tu dia ada satu sentence yang nak diisyarahkan, satu jumlah yang diisyarahkan, kita panggil dia musyarun ilaih. Ni semua dalam nahwu lah. Sebab tu kita bahas satu-satu dalam nahwu. Sebab tu kita tahu satu-satu jumlah tadi, kita tahu satu-satu sentence tadi, yang kita mengerti satu-satu sentence tadi, untuk kita memahami makna hadis dan Al-Quran. Quran dan hadis perlu difahami. Oleh kerana kita orang ajam, kita perlu belajar nahwu. Okey. Jadi apa maksud dia? Lepas tu ada lagi perkataan hasala zalika, itu ma'tuf alaih lah, jumlah dan sentence yang baru. Kita panggil jumlah mahzufah tadi.
adakah telah terhasil fikiran sedemikian? Betul tu, adakah yang kamu rasa tu dalam hati kamu? Dan wow tu, dan wajadtumu, dan kamu mendapatinya. Betul kah kamu cerita? Kau kamu reka-reka je. Kamu reka-reka je. Dia panggil benda rekaan. Dia panggil fardhi mas'alah. Fardu mas'alah. Fardu masalah ni semua dengan dia bukan memberi makna fardu wajib tu. Fardu ni kalau dalam satu-satu benda, satu-satu ayat, kalau dia ayat rekaan, dia satu benda rekaan. Fardu masail, masalah yang direka. Bukan fardu masail ni masalah fardu, tidak, masalah yang direka. So sebenarnya fardu, kita nak terjemah perkataan fardu tu dia banyak juga makna mustarak juga, dia boleh terjemah banyak. So dia bergantung kepada ayat. Masalah fardiyah, dipanggil masalah fardiyah, masalah yang direka-reka. Soalan yang direka-reka tak ada. Nabi tanya, soalan ni kamu reka kot? Tak, kami tak reka. Memang betul bermain di fikiran kami tentang was-was ketuhanan ini. Okey, begitu. Maka sahabat telah membenarkan soalan Nabi. Nabi tanya, sahabat membenarkannya dan mengatakan bukan soalan fardiyah, bukan soalan rekaan. Ni bukan kami reka-reka, tak, ni betul sungguh ni ya Rasulullah. Daripada mereka ni masalah yang mereka hadapi ni, was-was ketuhanan ni yang mereka hadapi ni. Siapa cipta Tuhan ni? Siapa cipta Allah ni? So, ni masalah bukan kami reka ni. Kadang-kadang kita mereka-reka masalah. Ni kami tak reka ni. Kami betul ni ada dalam hati kami. Kami tak boleh cerita. Cuma dia tak ceritalah tentang apa ketuhanan tadi. Dalam hadis yang lain tu yang diceritakan. Cuma Nabi faham dah. Kan Nabi memahami, kadang-kadang guru ni dia ada firasah. Mari anak murid, muka sedih. Ada masalah dah tu. Ada masalah dah tu. Masalah problem dah tu. Begitu sekali. Okey. Jadi sahabat membenarkan soalan Nabi dan menyatakan ianya bukan soalan fardiyah, iaitu soalan rekaan daripada mereka, tetapi mereka tidak dapat menzahirkan fikiran yang timbul itu kerana terlalu besar di sisi mereka kesalahannya. Tapi kami tak boleh cerita ya Rasulullah, tapi kami anggap benda ni besar, benda ni salah, berdosa besar ni kalau kami cerita. Jadi zalika, jadi ahasala zalika. Zalika tu kita nak keluarkan musyarun ilahi dia di sini. Bagi mereka yang belajar nahwu boleh fahamlah. Kita nak beritahu masail. Musyarun ilahi ialah zakat, ialah masdar najidu. Apakah perkataan masdar? Makna masdar najida, wajada yajidu. Wajada yajidu memberi makna didapati, mendapatinya. Masdar, perkataan dia najidu tu kami telah mendapati. Tapi makna masdarinya, makna asalnya ialah wajada, ialah dapat. Tapi di sini kita nak menjadikan makna masdariahnya mendapati. Kean atau mendapatinya. Mendapati itu masdari. Bermakna zalika sarihul iman. Jadi apa yang kamu alami tu, apa yang kami dapati tu, Nabi kata perasaan yang kamu dapati tadi sebenarnya sarihul iman, iaitu perasaan sedemikian yang ada dalam diri kamu itu menunjukkan adanya iman dalam hati kamu. Sebab kamu rasa tadi, sebab dalam hati kamu ada iman. Nabi kata, benda was-was ni tak datang kalau dia tak ada iman. Sebab kamu ada iman lah dia datang. Syaitan nak rosakkan iman kamu tadi, supaya kamu terjerumus dalam dosa yang menyebabkan kamu meninggalkan keimanan tadi. Okey, oleh itu rumah dimasuki pencuri kerana ada barang yang berharga dalamnya. Rumah tu rumah orang kaya, rumah orang miskin, siapa nak masuk? Tak ada apa pun.
Rumah orang miskin, siapa nak masuk? Tak ada apa pun. Tapi rumah orang kaya dah. Tinggal macam tu kan. Assalamualaikum lah. Orang akan masuk lah. Pencuri akan masuk lah. Sebab adanya barang berharga. Iman, perkara yang sangat berharga. Dengan iman inilah nilai sebuah syurga. Siapa yang mati dalam iman, maka ending dia syurga. Walaupun tak masuk awal ataupun masuk lewat, tapi dia punya khatimah dia syurga. Benda-benda harga, iman yang boleh beli syurga. Syaitan, dia nak tarik seberapa ramai orang anak Adam ni masuk dalam neraka dengan dia. Supaya meninggalkan dunia ini tanpa iman. Jadi, syaitan mari pada orang yang mana ada kekuatan iman. Masya Allah. Oleh itu itulah tanda iman yang berada di dalam hati kamu. Nabi kata itulah dalam hati kamu, sebab ada iman itulah perasaan-perasaan sedemikian datang menusupi qalbu kamu. Maka maknanya, jadi kemungkinan kedua musyarun ilaihnya ialah masdar bagi yata'azamu, iaitu apa satu yang kamu dapati sedemikian tu perasaan menunjukkan kamu ada iman, ataupun musyarun ilahi boleh juga zalika ni ya ta'azamu. Jadi yang kamu tak nak zahirkan, perkara yang kamu rasa bila kamu zahirkan benda tu satu kesalahan. Jadi nak menzahirkan dan menganggapnya kesilapan, itulah tandanya iman. Jadi dua lah, sama ada tak menzahir, yang tak dengan sebab tak zahir tu tanda iman, atau sebab mendapati itu tanda iman. Itu dibahaskan dalam bentuk konsep nahwu lah, dan itulah makna sebenarnya. Sama ada kita tak nak zahirkan, ataupun kita tak nak zahirkan perkara tadi, ataupun perkara yang didapati tadi. Pada lidah kamu, itulah tanda iman yang berada di dalam hati kamu. Was-was, saya tulis kata dasar. Was-was ialah salah satu daripada penyakit gila. So saya tinggalkan dengan tanpa ada penerangan, sebab penerangan akan diberitahu nanti. Saya tinggalkan was-was, tiba-tiba cerita bab ketuhanan, mari-mari was-was ialah salah satu daripada penyakit gila. Sebenarnya was-was ketuhanan inilah was-was yang paling berat. Ada satu orang, dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya mengalami masalah ni dalam cerita dalam hadis ni tentang ketuhanan. Saya diimajinasikan, ditasawurkan Tuhan begini wajahnya. Ayah, Allah Subhanahu Wa Taala mana ada wajah? Maha suci Allah daripada zat yang menyerupai makhluk. Dia kata, syaitan gambarkan pada saya Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Dia cerita, mari dengan keadaan sedih. Dia kata, dia mari dengan keadaan murung. Saya kata, kamu ajib, kamu orang yang hebat. Ustaz, kenapa kata saya begitu? Kenapa kata saya begitu? Saya pun cerita tentang hadis ni. Orang hebat saja dia mari benda ni. Jangan, jadi kalau kita tak mari benda ni, kita tak hebat. Tak, dia tak menafikan tuan-tuan tak hebat. Tapi saya nak bagi tahu. Jadi tuan-tuan kata, aku nak mari benda ni baru nak jadi hebat. Tak, bukan. Satu-satu benda, dia tidak menunjukkan penafian pada perkara yang lain. Tak menafikan kehebatan yang lain. Kehebatan dari sudut ni. Sebab tu kita ada laulal i'tibarat. Kita ada sudut pandangan yang, sisi pandangan yang berbeza. Jangan hanya satu sisi pandangan kita lihat, kita menafikan pandangan-pandangan dan sudut-sudut yang lain. Tak ada. Itu tuan-tuan dah tahu dah kaedah kuliah yang saya ajar tuan-tuan. Kesalahan itu kita tidak lihat. Mungkin kita lihat dari satu-satu sudut. Mungkin kebaikan itu kita lihat daripada satu sudut. Oh, dia kata, betul. Oh, dia pun lega. Saya kata, tuan hebat. Dia kata, Ustaz, mari macam tu, Ustaz. Saya tension. Saya kata, saya kapir dah lah, Ustaz. Dia mari masalah. Siapa dia, saya tak nak cerita lah. Ustaz, tolong. Saya kata, okey, kita selesai. Jadi, dia mari perasaan tu. Jadi, pertama sekali, kamu jangan endahkan benda tu. Jangan endahkan benda tu. Was-was ni, saya sendiri, tapi bukan was-was ketuhanan lah. Was-was ni, saya telah mendapatinya dalam diri saya.
Bila peristiwa ni berlaku pada saya masih ingat peristiwa tu. Pada tahun 82. Semasa itu saya berusia 14 tahun. Sebab saya berkecimpung dalam dakwah. Saya kenal dengan dakwah ni pada tahun 80 lagi. So saya berkecimpung dengan dakwah ni tahun 81. Saya umur form 1 tu, saya dah berdakwah kuat lah. Oh, joh. Nak kira joh tuan-tuan dari lawan saya. Saya joh. Memang budak joh. Pergi sekolah tu, bila masa free, saya nak cerita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan tu boleh kita cerita dan share untuk satu ibrah lah. Untuk satu ibrah. Tingkatan 2 ya Haji Zaimi. Haji Zaimi tak kenal saya. Haji Mi kenal saya tingkatan 4. Situ sekolah yang sama, tapi Haji Mi dia bahagian perdagangan, saya bahagian IA, Industry Art, seni perusahaan saja. Saya ambil jurusan seni perusahaan. Tahun 82 saya menghadapi benda ni. Sebab masa tu saya joh dakwah. Oh, saya joh dakwah. Pergi sekolah celok hitam ni, celok hitam ni. Kat sekolah tu celok hitam, cikgu tengok terkejut. Cikgu tengok terkejut. Cikgu tengok terkejut. Pakai celok hitam. Waktu free saya panggil budak-budak taklim. Tapi joh tu tak ada dah lah ni. Habis dah joh tu, habis dah. Joh atas mimbar bayar joh ha. Lepas tu bawah luar joh tak ada dah. Tak ada joh dah bawah tu. Semangat tu hilang dah. Moga Allah SWT kekalkan saya. Walaupun tak jos pun, tuan-tuan lebih jos daripada saya. Saya jos gila babi ya. Ini pala habis. Tension habis. Saya puasa seminggu 5 hari. Masa saya form 2, form 3 tu, saya puasa seminggu 5 hari. Joh, orang tak tahu lah saya joh. Oh, masa itulah saya nak pergi belajar Pakistan tu. Tahun 82, orang dakwah mula-mula menghantar anak mereka ke Pakistan untuk belajar hafiz tahun 82. Tapi saya diberi kesempatan belajar 89 saya baru pergi. Selepas 7 tahun saya minta doa dengan Allah. Kata, ya Allah, aku nak pergi. Ya Allah, aku nak pergi. Ya Allah, aku nak pergi. Ya Allah. Tapi saya meneruskan lagi. Tahun selepas STPM, saya ambil STPM. Lepas tu saya dapat SPM, saya tak berapa cantik result. So saya ambil STPM. Selepas tu saya dapat tawaran untuk computer science lah. Computer science, saya dapat tawaran computer science. So masa tawaran computer science tu, ayah saya panggil saya. Dia kata, Nun, hasrat kamu nak pergi, ayah dah redha dan ayah benarkan. Wah, saya melompat. Ayah dah benar. Saya tunggu 7 tahun. Saya habis pengajian saya dulu, saya pergi. Kata, saya nak jadi macam ni, ya Allah. Saya nak ni. Ini cerita saya, tuan-tuan. Alah, boleh dengar kadang-kadang cerita. Senyum-senyum saja. Saya nak jadi macam ni. Ayah saya tak bagi tu. Sebab saya kecil, umur 14 nak pergi belajar jauh. Anak aku jadi apa dengan anak. Ayah dia sayang kat anak. Nak pergi jauh-jauh, tak benarkan lagi. Allah, orang pakai sebelum tidur. Celok ni sunnah dia sebelum tidur. Saya joh. Kan saya kata tu, saya joh. Saya pakai nak pergi sekolah tu. Pakai nak pergi sekolah tu. Budak-budak tahu semua lah. Saya joh.